A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita mengenai ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, dan ini adalah kuliah siri yang ketiga. Sebelum ini kita telah pun membincangkan mengenai muqaddimah dan juga definisi ilmu usul fiqh, di mana kita faham bahawa ilmu usul fiqh ni adalah untuk mengetahui kaedah-kaedah ataupun metodologi bagaimana kita istinbatkan hukum syarak daripada dalil-dalil ataupun nas Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan tentang nash'atu ilmi usulil fiqh, perkembangan ilmu usul fiqh. Bagaimana ilmu ini berkembang menjadi satu ilmu yang dipelajari dan kita belajar untuk mengetahui tentang yang dikatakan metodologi ataupun kaedah istinbat hukum. Baik, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan bahawa ilmu usul fiqh ini wujud semenjak wujudnya fiqh. Bahkan ia datang dalam keadaan selari dengan ilmu fiqh. Maka apabila terdapatnya fiqh, maka sudah tentu wujudnya usul fiqh. Sebab apa? Sebab macam kita katakan sebelum ini, ilmu fiqh ataupun fiqh yang sebagai end product itu tidak akan terhasil sehinggalah kita menggunakan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu usul fiqh untuk memahami nas yang sebetulnya. Jadi kalau ada hukum fiqh, maka adalah usul fiqh. Sebab kita menggunakan kaedah usul fiqh tu, ia sebagai satu mekanisme ataupun manhaj dan juga prinsip serta kaedah untuk mengistinbatkan hukum. Baik. Kalau menurut pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan, fiqh ini sudah tentu dia lebih mendahului ilmu usul dari segi pembukuan ilmu usul, pembukuan ilmu. Okey. Walaupun ia datang sekali, maksudnya dari segi pembuatan hukum ataupun pembinaan dan juga pembangunan hukum, dia akan selari dengan ilmu usul fiqh. Tapi ilmu fiqh ini mendapat tempat terlebih dahulu dari segi pembukuan ilmu ini. Okey. Jadi ilmu fiqh dibukukan terlebih dahulu, okey, dibincangkan, disusun dan dibab-babkan dan sebagainya sebelum ataupun lebih dahulu daripada ilmu usul fiqh. Baik. Walaupun ilmu usul fiqh pada permulaannya tidak dibukukan, tetapi dari segi amalan praktikalnya di kalangan para ulama dan juga fuqaha serta mujtahidin telah pun kita panggil berakar umbi, kan? Sebab apa? Sebagai contoh, kan, kita ambil seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Di mana Abdullah bin Mas'ud ni terkenal sebagai seorang sahabat yang faqih. Okey, ketika beliau mengkaji dan meneliti ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatil ahmal ajaluhunna an yad'na hamlahun, yang bermaksud wanita-wanita yang hamil maka iddah mereka ialah sehingga mereka melahirkan anak. Surah At-Talaq ayat yang keempat. Baik. Abdullah bin Mas'ud beristidlalkan bahawa surah At-Talaq, surah ayat yang keempat dalam surah At-Talaq ini
turun selepas daripada surah Al-Baqarah. Dan yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan wanita ataupun isteri yang kematian suami, maka perlulah menunggu 4 bulan 10 hari sebagai iddah mereka. Kan? Surah Al-Baqarah ayat 234. Okey. Jadi Abdullah bin Mas'ud menganggap bahawa dan dia telah membina ataupun membangunkan satu kaedah usul bagi pandangan Abdullah bin Mas'ud ni, bahawa an-nas al-lahiq, iaitu nas ataupun dalil yang datang kemudian, okey, menasahkan nas yang terdahulu. Ataupun bagi setengah ulama mengatakan bahawa nas ataupun dalil dalam surah At-Talaq ini mentakhsiskan ayat umum surah Al-Baqarah ayat 234 yang berkaitan dengan iddah wanita yang kematian suami. Sebab kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 234 ini, Allah mengatakan bahawa mana-mana wanita yang kematian suami, okey, maka iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Baik. Tapi dalam surah At-Talaq ayat 4 pula Allah mengatakan wanita yang hamil kalau kematian suami, maka hendaklah beriddah sehinggalah dia melahirkan anak. Jadi seolah-olah macam ada ta'arud di antara dua ayat ni, tapi sebenarnya bukan ta'arud. Yang dimaksudkan 4 bulan 10 hari seorang isteri itu perlu menunggu iddah sekiranya dia tidak hamil. Tapi kalau dia hamil, maka iddahnya berlainan lah, iaitu kena tunggu sehingga melahirkan anak. Okey. Jadi dua ayat ini telah dipraktiskan oleh Abdullah bin Mas'ud menggunakan kaedah usul an-nas al-lahiq yansakh an-nas sabiq. Walaupun pada ketika itu kaedah usul ini tidaklah disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Cuma dari segi practicality, dari segi amalannya, beliau memberikan fatwa bahawa kalau orang wanita yang kematian suami tidak hamil, maka dia akan menggunakan surah Al-Baqarah ayat 234 ini. Tapi kalau yang yang diceraikan ataupun yang kematian suami, wanita tu hamil, maka iddahnya adalah melahirkan anak berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq. Okey. Kaedah usul ni dia datang kemudian. Sebab apa? Pembukuan ilmu, termasuk ilmu usul fiqh, dia berlaku pada zaman tabi'in, hujung zaman tabi'in ataupun yang lebih rancak bermula pada zaman tabi'in. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat. Sebab itu kita kena faham bahawa ketika zaman Rasulullah, zaman para sahabat, pembukuan ilmu, penulisan kaedah ataupun pembentukan kaedah-kaedah usul ataupun kaedah fiqh ni memang tidak berlaku lagi pun. Okey, dia tidak berlaku. Cuma dari segi practicality, kan, dari segi amalannya, para ulama ketika itu, khususnya para sahabat yang kibar, yang besar-besar ataupun fuqaha sahabat ini, mereka memahami ayat itu. Apabila mereka melihat ayat itu, mereka faham direct, seolah-olah dah ada kaedah usul yang mereka faham, walaupun belum tertulis. Okey. Begitu juga nisbah kepada ilmu-ilmu lain. Kalau contoh kita lihat ilmu nahwu saraf. Okey. Ketika pada zaman sahabat pun ilmu nahwu saraf belum dibukukan lagi. Tetapi para fuqaha, para sahabat yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bercakap, apabila menulis, bahasanya kalau fa'il marfu'. Apabila mereka berbicara ataupun mereka menulis, bila mari tang fa'il, maka depa baca marfu'. Depa sebut marfu'. Bila maf'ulun bih dibaca mansub. Ya, secara automatik.
walaupun tidak ada kaedah yang ditulis dalam mana-mana buku yang menjadi rujukan ketika itu. Okey. Kenapa mereka tidak memerlukan buku rujukan ketika itu? Nanti kita sebut. Okey, jadi ilmu usul fiqh ini dia melazimi ilmu fiqh, dia seiring ilmu fiqh, kan? Bahkan sebenarnya dia lebih penting daripada ilmu fiqh. Sebab ilmu fiqh ni dia datang sebagai end product, tapi sebelum datang end product tu, apakah mekanisme ataupun kaedah ataupun cara kita nak istinbat hukum itu sehingga akhirnya keluarlah hukum fiqh yang kita nak tahu pasal halalnya, pasal haramnya, sunat, makruh dan sebagainya. Okey. Sebab ilmu usul fiqh ini dia adalah dipanggil undang-undang ataupun qawanin lil istinbat. Okey. Okey, persoalannya pada zaman Rasulullah kan, ini kita melihat dari segi sejarah pada zaman Rasulullah, apabila turunnya wahyu, contoh macam wa aqimus salah wa atuz zakah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu memahami kandungan dan isi kepada nas ataupun dalil tersebut tanpa perlu kepada apa-apa rujukan, apa-apa kaedah yang tertulis. Okey, jadi apabila turunnya wahyu, Rasulullah faham secara direct apakah tuntutan maksud dalil tersebut. Kan? Kenapa? Sebab wahyu turun dalam bahasa Arab. Rasulullah, para sahabat juga adalah berbangsa Arab. Macam kita orang Melayu lah. Apabila disebut selepas ini kita akan pergi makan. Okey, selepas ini kita akan pergi makan. Maksudnya kita orang Melayu, ungkapan yang diucapkan ataupun diungkapkan kepada kita pun bahasa Melayu. Maka insya-Allah kita mudah faham tuntutan maksud penyataan tadi. Maksudnya selepas kelas pengajian ni kita pergi makan. Dan kita tak perlu pun merujuk kepada kamus ke ataupun nak tanya orang sebelah ke. Okey, sebab kita faham direct. Maka begitulah juga pada zaman Rasulullah apabila turun wahyu, sebenarnya tidak ada keperluan pun. Sebenarnya tidak ada keperluan pun untuk kita merujuk kepada mana-mana kaedah. Okey, yang ada untuk kita memahami teks ataupun dalil Quran tersebut. Turun saja wahyu, maka Rasulullah dan juga para sahabat memahami kandungan ataupun isi yang terdapat dalam dalil tersebut. Ini kerana bahasa Arab ketika itu masih lagi utuh, masih lagi kuat. Sebab kita kena faham sebelum zaman Islam, maksudnya zaman jahiliah lah, kan? Walaupun mereka digelarkan sebagai zaman jahiliah, tetapi dari segi penguasaan bahasa Arab, mereka terkenal, maksudnya bangsa Quraisy terkenal dengan penguasaan bahasa Arab yang cukup tinggi. Sebab itu kalau kita melihat zaman jahiliah ini, syair-syair Arab menjadi bualan mereka, menjadi mainan mereka, menjadi teman mereka, dan mereka berlumba-lumba untuk mengeluarkan syair-syair. Maksudnya mereka compete antara satu sama lain untuk mengeluarkan syair-syair. Jadi ketika itu penguasaan bahasa memang cukup tinggi. Dan tidak menghairankanlah apabila turunnya wahyu pada zaman Rasulullah kepada baginda Rasulullah dan juga para sahabat yang lain memahami nas tersebut dengan cara direct. Sebab wahyu dalam bahasa Arab, mereka bahasa Arab, mereka berbangsa Arab, kemudian penguasaan bahasa Arab ketika itu cukup tinggi, maka itu memudahkan mereka untuk memahami nas Al-Quranul Karim tanpa perlu pun kepada kaedah ke, metod ke, mekanisme untuk cuba membantu mereka memahami
nas tersebut. Okey. Sebab tu menurut Dr. Abdul Karim kan, sebenarnya tidak ada keperluan pun. Tidak ada keperluan pun untuk sahabat dan juga Rasulullah merujuk kepada mana-mana kaedah. Baik. Apatah lagi ketika itu Rasulullah SAW adalah rujukan dalam mengetahui hukum dan juga fatwa. Okey. Baik. Jadi apabila Rasulullah SAW menjadi rujukan hukum dan fatwa, maka tidak perlulah kepada ijtihad. Ya, sebab mereka boleh bertanyakan Rasulullah direct. Ya. Yang berlaku ijtihad, khususnya apabila para sahabat berjauhan dengan Nabi. Kalau mereka berada bersama Nabi, mereka tak perlu ijtihad pun. Sebab apa? Sebab mereka boleh tanya direct kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah apabila diajukan soalan, akan menunggu wahyu, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan mengilhamkan kepada Rasulullah wahyu hadis untuk diajar ataupun untuk disampaikan kepada para sahabat dan umat Islam ketika itu. Okey, jadi apabila Rasulullah wujud dan para sahabat berada berhampiran dengan Rasulullah, maka Rasulullah lah sebagai sumber rujukan hukum. Maka tidak berlaku ijtihad. Ijtihad hanya berlaku apabila mereka berjauhan dengan Rasulullah. Contohnya, apabila Rasulullah SAW menghantar mereka, kita panggil sebagai utusan ataupun sebagai qadhi ataupun sebagai mufti di mana-mana tempat yang luar daripada Madinah. Okey, ataupun Rasulullah menghantar mereka atas apa-apa urusan tertentu. Jadi apabila mereka berjauhan dengan Rasulullah dan berlaku satu-satu masalah yang melibatkan hukum hakam, okay, ketika itu tidak ada alat komunikasi, tak ada WhatsApp kan, tak ada WeChat dan sebagainya. Koklah mereka boleh telefon Rasulullah, WhatsApp Rasulullah kan? Tak ada. Jadi ketika itu apa yang mereka perlu buat ialah kena ijtihad lah. Sebab Rasulullah tidak ada berhampiran mereka, tidak ada bersama mereka. Hukum ataupun masalah berlaku dan perlu kepada hukum. Maka bila mereka berjauhan, berlaku masalah, maka barulah mereka cuba berijtihad. Jadi maknanya kalau ijtihad tu dipendekkan cerita, apabila mereka pulang semula ke Madinah, kalau ijtihad mereka betul, maka Rasulullah SAW akan memperakukan ijtihad itu. Kalau ijtihad itu salah, maka Rasulullah akan membetulkan ataupun menegur dan mengajar apa yang sepatutnya dilakukan. Ini contoh-contoh banyaklah nanti kita sebut bila sampai ni. Ini sebagai kita panggil cerita perkembangan ilmu usul fiqh yang bermula dengan aplikasi, practicality terus, sehinggalah bergerak ke zaman sahabat dan seterusnya. Nanti kita sebut satu persatu. Okey, jadi pada zaman Rasulullah SAW, apabila turunnya wahyu, apabila datangnya hadis, okey, umat Islam dia faham direct. Sebab apa? Yang tadi kita katakan, wahyu dalil dalam bahasa Arab dan mereka berbangsa Arab, penguasaan bahasa ketika itu masih lagi kuat, masih lagi tinggi. Jadi automatik mereka faham. Walaupun pada minggu lepas kita sebutkan contoh macam dalil-dalil yang melibatkan fi'il amar, fi'il nahi, kan, yang ada berpuluh-puluh makna, berpuluh-puluh maksud untuk fi'il amar. Tapi apabila berlaku ataupun turunnya wahyu, mereka boleh faham ini fi'il amar yang maksud wajib, ini fi'il amar yang maksud harus, ini fi'il amar yang bermaksud sunat dan sebagainya. Baik. Dan rujukan hukum pada hayat Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim, nas Al-Quran, dan juga hadis Rasulullah SAW. Baik. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, maka berlakulah beberapa perkara, beberapa isu, beberapa masalah yang memerlukan kepada ijtihad dan istimbat hukum daripada nas Al-Quran
dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau zaman Rasulullah, rujukan hukum hanya dua. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, sebab Rasulullah masih hidup. Okey, ijtihad tidak berlaku sangat, khususnya apabila para fuqaha sahabat bersama Nabi. Sebab kalau berlaku masalah, mereka akan tanya Nabi direct kan, sebab Nabi sebagai rujukan hukum. Sumber ijtihad hanya berlaku apabila para sahabat, fuqaha sahabat ni berada jauh daripada Nabi. Tapi pada zaman sahabat, bila berlaku masalah, maka Rasulullah dah wafat dah. Okey. So di sana ada sumber Quran, ada sumber hadis, kan? Tetapi disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat, maka para fuqaha sahabat ketika itu ada option yang ketiga, iaitu ijtihad. Namun walaupun begitu, pada zaman sahabat sebenarnya kaedah usul ni belum lagi juga disusun, belum juga lagi ditulis. Kenapa? Sebab sama juga, dia tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan lagi, memandangkan para sahabat masih memahami teks Al-Quran, masih memahami teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu rujukan. Sebab suasana keadaan zaman Rasulullah dengan para sahabat dia tidak banyak berbeza. Okey. Dan belum bercampur antara orang Arab dengan orang ajam, orang asing, foreigner, dalam konteks yang banyak. Okey, maksudnya bahasa Arab ketika itu masih lagi terkawal. Apabila para sahabat baca teks Al-Quran dan juga teks hadis, mereka masih memahami maksud kandungan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tidak ada keperluan untuk menulis, untuk membangunkan, untuk mengumpul dan menyusun serta membukukan apa-apa kaedah dalam memahami nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mereka masih memahami kaedah bahasa Arab, uslub-uslub bahasa Arab, dan juga semantik kepada lafaz-lafaz ataupun perkataan-perkataan dan juga ibarat-ibarat yang ada dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka masih menguasai maqasid syariah, hasil daripada mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Masa ketika Rasulullah wafatlah, walaupun Rasulullah dah wafat, tapi dari segi practicality itu masih berterusan, tidak ada masalah sangat. Dan para sahabat juga mengetahui tentang asbab nuzul Al-Quran, sebab mereka hidup bersama Rasulullah. Dan mereka juga memahami asbab wurud hadis, kan? Kenapa hadis itu muncul dan sebagainya. Mereka tahu sejarah di sebalik datang ataupun turunnya ayat Quran serta datangnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka metodologi para sahabat dalam istinbat hukum, kan? Apabila berlaku satu-satu masalah, maka mereka akan merujuk kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Kalau mereka tidak menjumpai hukum dalam Al-Quran, maka mereka akan merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak menjumpai dalil daripada hadis, maka mereka akan berijtihad berdasarkan apa yang mereka faham daripada maqasid syariah dan daripada dari segi secara isyarat yang ditunjukkan oleh nas, kan? Sebab mereka yang tadi kita katakan, mereka ini masih menguasai bahasa Arab dengan baik, kan? Dan mereka sebenarnya tidak ada masalah sangat dalam berijtihad, kan? Dan tidak ada keperluan untuk membukukan ataupun untuk menyusun kaedah-kaedah istinbat ataupun kaedah-kaedah usul ini, kerana mereka mempunyai kemahiran yang kita senang cerita kemahiran semula jadi, kan? Sepanjang mereka bersahabat dan mereka berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepanjang mereka mulazamah berada dengan Nabi,
apatah lagi mereka ini menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Jadi ini membantu dan memudahkan mereka untuk memahami nas Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka berlalulah zaman para sahabat dan ilmu usul fiqh belum lagi dibukukan. Baik. Zaman tabi'in pun macam tu juga. Kan? Zaman tabi'in pun lebih kurang macam zaman para sahabat. Okey. Kenapa? Sebab mereka mengikuti dan mengambil cara dan juga metodologi para sahabat dalam istinbat hukum, dan suasana penguasaan bahasa Arab ketika itu masih lagi utuh, walaupun dah mula berlaku kita panggil kekurangan sedikit kalau nak compare dengan zaman Rasul dan juga zaman para sahabat, tetapi tidaklah jauh beza sangat keadaan yang berlaku pada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Dan pada zaman tabi'in juga tidak ada keperluan untuk membukukan dan juga menulis ilmu usul fiqh ini. Maksudnya apabila mereka rujuk Al-Quran, mereka rujuk hadis, mereka boleh faham lagi maksud dengan tuntutan nas tersebut tanpa perlu kepada merujuk kepada mana-mana kaedah. Kenapa? Sebab para tabi'in ini adalah anak murid kepada para sahabat, dan para sahabat adalah anak murid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rantaian pembelajaran itu dia berkesinambungan, diturunkan kepada para sahabat, kemudian diturunkan kepada para tabi'in. Jadi zaman tabi'in ni boleh dikatakan hampir sama, walaupun tadi kita katakan dah bermula sikit-sikit je, tapi sikit-sikit yang kekurangan tu tidak menjejaskan cara dan juga bagaimana para ulama tabi'in memahami nas Al-Quran Al-Karim dan juga fatwa-fatwa para sahabat. Dan ketika zaman tabi'in, sumber hukum ketika itu ialah Al-Quranul Karim, ataupun hadis, ataupun fatwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, so kita dah tengok zaman Rasulullah macam mana, zaman sahabat pun macam mana, zaman tabi'in macam mana dari segi practicality ilmu usul fiqh tu. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, belum dibukukan lagi ilmu usul fiqh, belum disusun lagi, belum ditulis lagi ilmu usul fiqh. Jadi macam mana Rasulullah, ulama sahabat, ulama tabi'in memahami nas dengan cara praktikal terus. Kenapa praktikal terus tanpa perlu kaedah? Sebab nas dalam bahasa Arab, mereka berbangsa Arab dan penguasaan bahasa Arab masih utuh, masih kuat, masih tinggi. Jadi tidak ada keperluan nak rujuk kamus ke, nak rujuk ulama lain ke dan sebagainya. Sehinggalah berpindah kepada zaman tabi'in. Okey, walaupun sebenarnya pembukaan kota-kota baru dah bermula explore-nya pada zaman Rasulullah lagi. Kemudian pada zaman sahabat dah mula terbuka sikit. Zaman tabi'in dah mula terbuka lagi. Tapi yang kemuncaknya apabila datangnya zaman tabi'in, terbukanya ataupun berluasnya pembukaan kota-kota baru. Maksudnya luas pembukaan kota baru ni bukan maksudnya tentera Islam pergi jajah, tetapi ulama Islam mula explore tempat baru dan mereka menetap di situ, dan juga hidup di situ, kahwin dengan orang di sana dan sebagainya, menyebabkan bahasa Arab yang dimiliki oleh orang Arab ketika itu dah mula sedikit demi sedikit terhakis.
bila berlaku pembukaan kota baru, ada masalah-masalah baru yang berlaku, okey, dan mereka bercampur antara orang Arab dengan orang Ajam. Orang Ajam ni maksudnya selain daripada Arab, kan, orang Parsi, orang Rom dan sebagainya, menyebabkan lisanul Arabi, kan, al-lisanul Arabi yang dimiliki kemahiran berbahasa Arab di zaman tabi'in itu semakin menurun. Apabila semakin menurun, kemampuan untuk memahami teks Al-Quran dengan hadis ni pun mula menurun. Macam kita lah. Okay? Kalau zaman dulu kita tengok pantun kita. Pantun kita ni, sama ada pantun 2 kerat ke, pantun 4 kerat ke, yang tengah dengan yang belakang tu dia sama. Contoh macam buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan, saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Maksudnya kalau kita perhatikan pantun ni, pantun dulu-dulu kan, dia punya tengah dengan saya buah cempedak, dia sama dengan saya budak di luar pagar, kan, dengan saya belajar, saya budak baru belajar. Jadi yang tengah pun sama, yang belakang pun sama. Itu keistimewaan dan kehebatan pantun lama-lama lah, pantun klasik. Tapi pantun lah ni, kita bila buat pantun jarang sangat dah kita ambil kira yang tengah tu. Kita ambil yang belakang je. Kalau A je belakang kan, kalau N lah belakang, tanpa kita mengambil kira ataupun tanpa kita berkemahiran untuk buat pantun, tengah dengan belakang tu sama macam pantun dulu-dulu. Kemudian kenapa kita perlukan Dewan Bahasa Pustaka? Kenapa? Sebab bahasa Melayu kita makin lama makin lemah. Kita nak guna nak buat ayat kan, nak buat ayat menggunakan dari ke daripada, pun kita dah agak confused. Kejap kita guna dari, kejap kita guna daripada dan sebagainya. Jadi Dewan Bahasa Pustaka, satu badan yang kita panggil yang menjaga dan juga membuat kaedah bahasa Melayu ni, menyusun kaedah-kaedah tertentu untuk membantu kita menggunakan bahasa Melayu yang betul. So kenapa kita perlu rujukan, kenapa kita perlu kaedah, kenapa kita perlu kamus, kenapa kita perlu tata bahasa, grammar? Sebab bahasa kita makin lama makin lemah. Antara faktor yang melemahkan bahasa, tak kiralah bahasa apa sekalipun, ialah apabila kita mencampur adukkan bahasa asal kita dengan bahasa asing. Kalau kita bercakap bahasa Melayu, kita campur aduk dengan bahasa Inggeris contohnya. Jom kita breakfast, nanti kejap lagi kita lunch ya. Okey, maksudnya kita dah campur aduk bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, sehingga kan keaslian bahasa tu dah tak ada. Okey. Dan bila begitu, lama kelamaan boleh membolehkan kita lemah dari segi memahami maksud sesuatu ungkapan ataupun sesuatu ucapan. Maka inilah yang berlaku ketika zaman tabi'in. Apabila berlaku pembukaan kota-kota baru, ya, maksudnya umat Islam pergi berhijrah keluar daripada Madinah, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, pergi ke Iraq, pergi ke Yaman dan sebagainya, khususnya yang sebelah-sebelah Iraq, Parsi ataupun Iran ni lah, kan? Dan mereka hidup bersama, berkahwin, hidup, bergaul dengan orang-orang yang selain daripada Arab, menyebabkan bahasa Arab ketika itu makin lama makin lemah. Dan apabila makin lama makin lemah, kemampuan untuk memahami nas Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah pun kadang-kadang jadi confuse. Hak yang wajib disangkakan sunat, yang sunat disangkakan harus, yang makruh dikatakan haram. Jadi menyebabkan ketika itu ada keperluan, para ulama yang ada pada zaman tabi'in merasakan sudah sampai masa untuk kita susun satu kaedah, kita tulis buku berkenaan dengan tata bahasa. Kalau ilmu nahwu tata bahasa lah,
kalau dalam yang berkaitan dengan fiqh ni telah wujud keperluan untuk mengadakan tata cara bagaimana istinbat hukum daripada Al-Quranul Karim. Maka ketika itulah para ulama kita mengkaji, meneliti satu persatu nas Al-Quran, bukan baca, sekadar baca begitu, tapi mereka membuat kajian yang mendalam, dan hasil daripada itu mereka telah menyusun beberapa kaedah untuk membantu para fuqaha dalam istinbat hukum ataupun menentukan hukum baru yang berlaku pada zaman tersebut. Okey, kalau berkaitan dengan ilmu usul fiqh ni, sebenarnya kaedah ataupun tata cara, SOP dan juga tata cara mengistinbatkan hukum sebenarnya diambil daripada kaedah bahasa Arab. Kan? Diambil daripada kaedah asalib lughah Arabiyah dan juga prinsip-prinsip bahasa Arab. Sebab tu sebelum ni pun kita dah sebut kan, sebenarnya kalau nak faham bahasa Arab ni cukup mudah. Kalau kita faham kaedah nahwu, sorof, balaghah, maka insya-Allah automatik kita akan faham kaedah-kaedah usul dalam ilmu usul fiqh. Sebab kaedah usul fiqh adalah kaedah lughawiyah, kan? Adalah qawaid lughawiyah dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam bahasa Arab. Jadi ilmu qawaid usuliyah ni diambil daripada prinsip bahasa Arab, diambil daripada prinsip maqasid syariah. Di samping ada, maksudnya dari segi meraihkan maslahah kepentingan-kepentingan tertentu, dan para ulama usul kita mengkaji macam mana cara Rasulullah istinbat hukum. Kalau ayat Quran datang dalam uslub begini, apa maksud dia? Kalau datang dalam uslub begitu, maka apa pula maksud dia? Semua itu diperhatikan dan dikaji secara teliti oleh para ulama kita. Dan daripada himpunan-himpunan kajian inilah yang dilakukan oleh para ulama mutaqaddimun kita maka terhasillah satu ilmu yang dinamakan ilmu usul fiqh. Maka sudah tentulah perbincangan ilmu fiqh ni berlaku di sana sini kan, maksudnya secara berselerak. Jadi ulama A membuat penghujahan, ulama B membuat penghujahan, ulama C membuat penghujahan, dan sebagainya. Jadi ulama yang datang pada zaman tabi'in kumpul, mereka kumpul pandangan-pandangan, fatwa-fatwa para fuqaha sahabat Rasulullah, para fuqaha sahabat, para fuqaha tabi'in. Mereka kumpul, mereka kaji, dan mereka menyusun satu kaedah berdasarkan apa yang mereka perhatikan, hasil daripada cara dan juga metod ulama terdahulu kan. Baik. Dari segi sejarah kan, tentang siapakah yang mula-mula menulis ilmu usul fiqh, memang terdapat khilaf. Ada yang kata, ada pandangan yang mengatakan bahawa Abu Yusuf, iaitu anak murid kepada Imam Abu Hanifah, yang mula-mula sekali menulis ilmu usul fiqh. Ini ada satu pandangan. Tetapi pandangan yang masyhur adalah orang pertama yang menyusun ilmu usul fiqh dan ulama yang pertama menulis dan menyusun serta membukukan ilmu usul fiqh sebagai satu ilmu yang tersendiri ialah Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu pengasas kepada mazhab Syafi'i kita. Di mana Imam Asy-Syafi'i menulis kitab yang dinamakan ataupun yang famous dengan nama Ar-Risalah. Okey, di mana dalam kitab ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membicarakan tentang Al-Quran sebagai hujah ataupun sebagai sumber hukum
Dan Imam Syafi'i juga menjelaskan bagaimana Al-Quran menjelaskan hukum. Dan juga Imam Syafi'i menjelaskan bagaimana kedudukan sunnah pada sisi Al-Quranul Karim. Kan? Sebab kebanyakan hukum hakam ni sebenarnya sunnah yang explain ataupun yang jelaskan tentang kandungan Al-Quranul Karim dengan lebih detail, dengan lebih terperinci. Sebab Al-Quran ni datang sebagai prinsip-prinsip umum, kebanyakannya. Sunnah lah yang memperincikan maksud kepada Al-Quranul Karim ini. Imam Syafi'i juga dalam kitab Ar-Risalah ini membicarakan tentang maksud ijma', tentang maksud qiyas, tentang maksud nasikh wal mansukh terhadap nas Al-Quran dan juga hadis. Dan juga Imam Syafi'i membicarakan dalam kitab Ar-Risalah beliau tentang maksud fi'il amar dan juga fi'il nahi, al-amru wan nahyu. Dan juga Imam Syafi'i menyentuh mengenai penghujahan menggunakan khabar ahad, hadis ahad. Dan lain-lain lagi lah, banyak lagi perbahasan ilmu usul fiqh yang dibicarakan ataupun yang dibincangkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan cara penyusunan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ini memang mendalam, detail. Dan Imam Syafi'i juga mendatangkan dalil kehujahan ataupun backup dengan dalil lah apa yang Imam Syafi'i sebut. Contoh satu-satu kaedah, Imam Syafi'i akan bagi contoh menggunakan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab ini juga Imam Syafi'i rahimahullah mendiskusi pandangan-pandangan para ulama, sama ada yang menyokong ataupun yang khilaf ataupun yang berlawanan dengan pandangan beliau dengan cara yang ilmiah lah. Okey. Dan kita panggil kitab Ar-Risalah ni sebagai rujukan pertama dalam ilmu usul fiqh berkenaan dengan kaedah istinbat hukum. Dan selepas Imam Syafi'i menulis buku usul fiqh dia, Ar-Risalah ni, datang pula Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i, menulis juga beberapa kitab dalam ilmu usul fiqh. Contohnya kitab Ta'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah menulis kitab berkenaan dengan konsep nasakh mansukh, kan. Dan juga Imam Ahmad pernah menulis tentang kitab Al-Ilal, illah yang berkaitan dengan illah, khususnya dalam bab al-qiyas, kan. Baik, jadi daripada situlah rentetan daripada situlah para ulama kita bermula daripada zaman tabi'at tabi'in mula membukukan, mula menulis, sama ada dalam bentuk matan, dalam bentuk syarah, dalam bentuk hasyiah dan sebagainya, yang kita panggil melengkapkan lagi ataupun memperbanyakkan lagi kitab-kitab rujukan khususnya dalam ilmu usul fiqh. Sebenarnya pada zaman tabi'at tabi'in inilah kegiatan pembukuan ilmu berlaku dengan lebih, kita panggil lebih progresif, lebih agresif, ya. Bukan saja ilmu usul fiqh tapi semua ilmu begitu. Kalau kita tanya zaman Imam Abu Hanifah sebagai, kita kata, pengasas mazhab Hanafi, dan juga Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki ni, mereka tak tulis buku usul fiqh ke? Sebab tu kita katakan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka sempat hidup zaman tabi'in, dan juga mereka meninggal dunia pada zaman tabi'at tabi'in. Kalau dari segi sejarah lah kita lihat zaman tabi'in ni, perbincangan ilmu dah berlaku. Khususnya contoh macam dalam ilmu usul fiqh, Imam Abu Hanifah hidup dulu berbanding Imam Syafi'i. Malah Imam Syafi'i hanya lahir pada tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Imam Syafi'i tak sempat jumpa pun dengan Imam Abu Hanifah. Jadi bila Imam Abu Hanifah hidup dulu, maka sudah tentulah dari segi perbahasan dan perbincangan ilmu tu memang dimulakan oleh Imam Abu Hanifah lah, kan? Sebab dia hidup dulu.
Jadi perbincangan ilmu usul fiqh tu dah berlaku pun pada zaman Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Cuma dari segi pembukuan dan penulisan ilmu ni hanya berlaku ketika zaman tabi'in, iaitu zaman Imam Syafi'i dan dia punya nilah ulama yang sezaman dengan Imam Syafi'i tu. Itu sebab dia kita tak jumpa kitab karangan Imam Abu Hanifah dalam ilmu usul fiqh ke ilmu hadis ke ilmu sebagainya. Sebab kalau ikut sejarah Imam Abu Hanifah mengikut qaul yang masyhur ni, beliau tidak mengarang satu kitab pun. Kebanyakan kitab-kitab dalam mazhab Hanafi ni disusun, dikumpul oleh sahabat ataupun anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Contoh macam Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, Zufar dan lain-lain. Okey. Baik, itulah sedikit sebanyak tentang sejarah perkembangan ilmu usul fiqh, bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in dan juga zaman tabi'in kan. Dan apabila berlaku gerakan pembukuan ilmu termasuk ilmu usul fiqh pada zaman tabi'in, maka gerakan penulisan buku tu, penulisan ilmu, pembukuan ilmu, dia tidak berhenti. Terus kita panggil rancak kan, terus rancak. Dan kitab-kitab karangan ilmu usul fiqh ni puluhan, ratusan, malah ribuan dikarang oleh para ulama kita, sama ada dalam mazhab jumhur fuqaha ataupun jumhur usuliyin yang beralirankan mazhab Maliki, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, ataupun dipanggil aliran fuqaha yang diterajui oleh mazhab Hanafi. Okey, jadi pembukuan tu dah semakin rancak sehinggalah zaman sekarang. Tapi zaman sekarang ni maaf cakaplah, kita tidak sehebat ataupun segah para ulama zaman dahulu. Okey, sebab ulama zaman dahulu mereka lah yang mengasaskan kaedah-kaedah dalam ilmu-ilmu tertentu. Kalau ilmu nahu diasaskan oleh ulama-ulama silam, Sibawayh, Farraq dan sebagainya, membukukan mereka menulis ulama-ulama nahu membukukan ilmu. Kalau ilmu fiqh, imam-imam mazhab fiqh membukukan fiqh dalam bentuk buku. Kalau dalam ilmu usul fiqh, ulama-ulama usul fiqh lah yang membukukan ilmu untuk dijadikan rujukan dan juga panduan kepada ulama yang terkemudian, termasuk kita lah. So kita ni banyak mengambil manfaat daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama silam. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang diasaskan ataupun kaedah-kaedah yang telah dibangunkan oleh para ulama salafus soleh kita memang banyak bermanfaat khususnya kepada kita lah, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda dan juga dikurniakan syurga kepada para ulama kita dalam semua ilmu yang mengasaskan, yang membangun, yang menulis, yang menyusun kitab-kitab untuk menjadi rujukan kita. Jadi insya-Allah saya rasa untuk malam ni setakat itu sajalah kita cerita perkembangan ilmu usul fiqh secara ringkas, dan insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita pada minggu hadapan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.